Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit bersama Mr. Sharp. Pada topik kali ini kita berbicara tentang tanah sewa ataupun tanah sendiri. Okey. Sebaiknya jika kita nak mulakan projek pertanian, tanah sendiri the best. Besar kecil nombor 2. Yang penting tanah sendiri. Paling mudah, paling selesa, paling sesuai. Sebab apa? Tanah sendiri ni biasalah tak ada cerita-cerita yang selepas ni nak kena ambil ke, nak kena apa ke. Tanah sendiri the best. Saiz sesuai. Ada orang kata berapa besar nak buat. Suku ekar pun dah mencukupi. Kecil pada suku ekar pun boleh sebab tanah sendiri. Dan kita rasa dengan tanah sendiri tu, kita rasa pelaburan yang kita letak itu diletakkan di satu tempat yang paling betul, paling baik, iaitu tanah sendiri. Okey, Cik Syakran, kita tak ada lah lagi tanah sendiri, tak ada. Macam mana sewa boleh? Jawapannya, sewaan boleh dengan menyewa tanah. Yang pertama dalam penentuan sewaan ni, pertama tempoh masa sewaan tu mesti ditentukan. Contoh paling baik, kalau 3 tahun ke bawah sesuai tak sesuai? Jawapan bagi saya tak sesuai 3 tahun ke bawah. Mesti 5 tahun yang terbaik. 5 tahun terbaik, dah dapat tempoh 5 tahun, apa nak buat? Yang keduanya, tentukan harga sewa dia berapa. Harga sewa berapa? 1 ekar biasanya kalau kita kata di Selangor ni harga RM400 sebulan. It's okay. Lebih lagi, cuba runding bawa kepada 400 sebulan. Sebab bukan apa, dalam komitmen kita dalam pengeluaran hasil pertanian ni, ada risiko, ada cabaran, ada kita bercerita dengan cuaca, kita bercerita dengan market. 400 sebulan adalah sangat sesuai untuk 1 ekar. Dan jika berlaku apa-apa pun, kita masih lagi mampu untuk membayar sewaan tu secara berkala kepada tuan tanah. Dan akhirnya tempoh masa 5 tahun yang ditentukan itu, kita berjaya tamatkan. Right. Dah pertama dah 5 tahun dah berjaya, yang kedua sewaan 5 tahun kita dah dapat. Yang ketiganya agreement, jangan lupa buat. Tolong benda ni. Tak ada contoh agreement, jumpa saya. Jumpa kami daripada tim investigasi hijau. Kita ada contoh agreement dia. Contoh agreement ni, dasar agreement dia ada tempoh masa, kita melibatkan pembangunan untuk jangka masa panjang, kita melibatkan melibatkan pemotongan tanah dan sebagainya, menyebabkan kita pokok-pokok yang di tapak tu kita buang, semua tu perlu di-agreementkan. Dan kita tak mahu ada dalam tempoh masa 5 tahun tersebut ada orang yang nak ambil. Boleh ambil dalam masa 5 tahun, boleh ambil tanah tu dalam masa 5 tahun, tetapi dia kena bayarlah pampasan atas apa yang kita bangunkan. Kita labur 100,000 untuk 5 tahun, tiba-tiba ke tahun kedua dah kena. Kita masih lagi ada depreciation cost yang kita perlu kira, dan patut di-reimburse balik oleh tuan tanah dan sebagainya. Okey, dah berlaku tempoh masa, dah ada agreement, dan pembangunan lain ialah macam fertigasi. Contohnya fertigasi ni dia pemilihan tanah penting. Jangan pilih tanah jauh ke ceruknya, tiba-tiba tak ada elektrik, tak ada air, tak ada apa, kos tu nanti menyebabkan sangat tinggi. 400 biasanya dekat kampung-kampung kita dapat, dan biasanya akses kepada elektrik tu dah ada, akses kepada air pun dah ada. Maknanya kita tidak melibatkan penyambungan elektrik yang maksudnya menarik daripada puncak utama tu jauh. Kita dekat je kepada tapak kita. Okey, maknanya tanah sewa boleh. Seterusnya berkaitan dengan tapak juga, jangan tapak banjir. Ingat, tapak jangan banjir. Jangan tapak yang berisiko macam tu. Ni kan nak juga Cik Syakran nak buat juga projek, tapi projek banjir. Buat apa kita meresikokan diri kita dengan projek yang banjir? Walaupun kita ada hari ni boleh buat secara teknik gantung ke, yang terbaru ni Cik Hashim create satu teknik berpara ke kan. Tapi kalau boleh kita elakkan, sebab tanah ni tanah sewa. Okey, maknanya kita ada tanah sendiri dengan tanah sewa, dua-dua tapak ini boleh dibuat. Okey, 5 minit bersama Mr. Sharp. Kita teruskan lagi dengan topik tanah. Tanah, bentuk tanah macam mana? Untuk tanah dalam fertigasi tak kisah. Kan, kita boleh buat tanah tu tanah gambut pun boleh, tanah biasa pun boleh, atas tar pun boleh. Itu lebihnya fertigasi. Dia tak kisah bentuk tanah macam mana. Yang penting tempat itu boleh dibangunkan sebab kita gunakan media fertigasi. Tapi kalau kita nak buat projek lain macam mana? Kalau buat projek lain, cuba tengok kesesuaian tanah yang kita nak ambil itu. Maknanya sesuai untuk tanaman yang kita nak tanam, dan infrastruktur pun dah sesuai. Ada orang ambil kira juga faktor, dia kata sampai tak lain telefon. Bagi saya dah sekarang ni kalau better dah sampai lah. Sebab nanti kokok nak pasang CCTV ke, nak apa ke, nak pasang IoT ke, dah sampai, dah mudah. Alright, 5 minit bersama Mr. Sharp. Kita pembinaan bangunan. Okey, maknanya dalam tapak tersebut kita boleh membina bangunan yang kekal lah. Sebab dalam pembinaan sewaan tapak disewa ke tapak sendiri, kita biasa membina bangunan kekal. Dan bangunan kekal tu kalau 5 tahun biasanya boleh tamat lah. Okey, dan untuk pembangunan juga kita biasanya membangunkan pada infra yang simple lah. Tak perlulah 5 tahun letak satu banglo kat situ, rugilah. Tapi kalau kita membangunkan dengan rumah pekerja seperti kabin,
seperti bangunan sementara. InsyaAllah maknanya lepas 5 tahun dengan depreciation cost tu, kita dengan rela hati boleh tamat tempoh esok boleh keluar. Tapi kalau orang tu owner tu, biasanya owner ni saya rasa seronok juga dengan owner yang beri sewa ni. Kalau tanah tu dia tak ada planning lagi, dia akan sambung. Mesti dia sambung. Sebab apa dia seronok? Sebab kita bertani ni mengeluarkan satu hasil tani rezeki kepada memberi makan kepada orang lain. Owner tu memang seronok. Sebab tu kita kata tadi, sewaan tu mesti bayar secara tepat. Dia pun dapat manfaat daripada projek yang dibagi tanah yang diberi sewa kat kita tu, dia pun dapat manfaat. Pada masa yang sama pun dia seronok tengok hasil tu keluarkan daripada tanah dia, walaupun bukan daripada titik peluh dia. Maka tanah sendiri ataupun tanah sewa, kedua-duanya boleh dilaksanakan ikut prosedur yang baik. InsyaAllah anda akan berjaya. Pertanian adalah perniagaan, pertanian adalah masa depan. Terima kasih. 5 minit bersama Mr. Shah.